وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita makan vitamin rohani dulu ya. Surah Al-Kahf ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi, Rabbi, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Alhamdulillah. 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 Banyak-banyak kita rafakkan sembah puji, sembah syukur kepada Allah atas anugerah Allah kepada kita, dihidupkan kita sehari lagi bagi menyambung perjuangan, menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi Allah. Kita cuba menerajui sebuah kehidupan agar kita berada di atas landasan redha Allah. Kita sentiasa berhati-hati menjaga tingkah laku, pergerakan kita dan percakapan kita untuk sentiasa duduk dalam mardatillah. Kita sentiasa berjaga-jaga agar kita tidak terjerumus dalam lembah dosa kerana ianya menjerumuskan kita juga ke neraka. Wa na'udzubillah. Itu adalah sifat orang yang bertakwa, sentiasa berhati-hati dalam pergerakan, dalam percakapan, dalam gerak hatinya, dalam pandangan matanya. Orang yang bertakwa adalah orang yang sentiasa berhati-hati agar tidak melakukan dosa. Namun sebagai manusia biasa, sememangnya kita tak terlepas. Setiap hari kita buat dosa dan menyedari setiap hari kita berdosa, maka setiap harilah beristighfar. Mintalah ampun kepada Allah. Jangan pernah jemu. Paksalah diri agar menangis kerana menangisi dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang sedang diperbuatkan dan dosa yang kita tak tahu serta dosa yang kita tahu. Paksa diri, ya? Dan akhirnya tangisan itu akan menjadi apabila setiap kali nama Allah muncul di bibir kita, terbit daripada sudut hati yang paling dalam. Apabila kita sebut nama Allah, getarannya berbunyi, maka air matanya akan mengalir. Itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan orang yang bertakwa. Kita tak baik, kita sedang belajar nak jadi baik. Kalau orang kata kita baik, cakap kat mereka, kita tak baik, kita sedang belajar nak jadi baik. Dalam proses membimbing hati, bawa diri, berhijrah daripada kejahilan kepada sedikit kealiman. Walaupun bukan orang alim, tapi adalah sikit pengetahuan untuk memelihara kita agar tidak terlalu banyak leka, terlalu ghaflah dengan hal ehwal dunia. Sebaliknya berbimbang-bimbang pada bekalan yang bakal kita bawa. Bekal apalah nak bawa lah. Kalau kata mati ni nak bawa apalah ya Allah, apa yang ada pada aku. Kalau kita muhasabah diri sendiri pun tak tahu apa yang kita nak bawa, apa benda yang kita buat. Bimbang-bimbang pada amalan yang kita buat. Adakah dia diterima ataupun tidak, perasaan itu perlu ada. Normal lah orang yang ada perasaan takut nak balik pada Allah, tapi tak ada apa yang nak bawa. Walaupun kita usaha hari-hari kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh, kita tinggalkan apa yang dilarang, tapi kita rasa takut. Apalah yang akan aku bawa menghadap denganmu ya Allah? Yang kita tahu dosa, pahalanya kurang, amal solehnya kurang. Yang kita tahu dosa, itulah yang tergambar pada pandangan mata. Ini adalah sifat mukmin yang bertakwa. Mudah-mudahan ada perasaan tu dalam diri kita. InsyaAllah kita cuba semai, cuba tanam perasaan takut itu, maka akan hadirnya takwa. Dengan ketakwaan yang Allah Ta'ala titipkan sedikit dalam hati kita ini, kita kembali berkuliah atas rezeki yang Allah bagi. Allah bagi rezeki, Allah jemput, Allah panggil. Bukan kita saja-saja nak hadir, tapi gerak hati ni Allah jemput. Setiap sesuatu benda baik yang kita buat adalah pergerakan daripada Allah, jemputan daripada Allah, panggil kita. Hadir. Luangkan sedikit masa yang kupinjamkan untukmu. Wahai manusia, hadir. Bagi makan rohanimu yang sedang kehausan, kelaparan. Bagi kenyangkan dia agar dia tidak mengikut kehendak nafsunya. Itulah kita, manusia yang berdosa. Maka
santapan rohani kita pagi ni, iaitu melalui sebuah kitab Al-Jauhar Al-Mahfuz. Kitab Jauhar, kitab satu pemberian daripada ulama, satu peninggalan daripada Nabi SAW, hadis-hadis yang hasan, yang muktabar, yang sahih, yang mana baginda mendidik kita. Kita baca minggu lalu, itu cara bersugi, cara bersugi dan kelebihan ataupun fadilat bersugi. InsyaAllah hari ini kita akan sambung muka surat 70 pada satu sabda Nabi SAW yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sittatun min sunanil mursalin al-haya wal-hilmu wal-hijamah was-siwak wa ta'atturu wa kasratul azwaj. Kata Nabi SAW, 6 perkara setengah daripada jalan mursalin, dan pada setengahnya min sunanil anbiya, iaitu sunat-sunat para nabi, yakni daripada jalan para anbiya. Pertama, malu, yakni daripada Allah dan malaikat dan manusia, dan pada mengerjakan barang yang tiada baik pada syarak. Kedua, lemah lembut perangainya. Ketiga, berbekam, yang dibuang darah. Keempat, bersugi, dan hasil sunat bersugi itu dengan tiap-tiap suatu yang kesat, dan yang terlebih afdalnya kayu arak. Yang kelima, memakai bau-bauan, kerana bahagian malaikat daripada anak Adam bau-bauan yang baik, dan mereka itu bercampur dengan segala rasul. Keenam, banyak beristeri. Dan jikalau lebih daripada 4 orang sekalipun, dengan nisbah kepada mereka itu, kerana tiada takut atas mereka itu zalim perempuan. Okey, kalau baca ke-6 hak yang sunat ini, nescayalah lelaki-lelaki akan menyokong pada yang ke-6. Bukan semua lelaki nak sokong yang ke-6 tu. Nak beristeri lebih, jalan para anbiya, jalan para mursalin. Kata kat dia, belajar dulu hak atas. Jalan anbiya, jalan mursalin. Kata baginda SAW. Yang pertamanya, baginda SAW merangkaikan, kalau kata kamu buat di antara salah satu daripada 6, atau mungkin kamu boleh buat 6, tapi kalau kita perempuan ni 5 insyaAllah. 5 insyaAllah kita boleh buat. Hak nombor 6 tu adalah mustahil lah perempuan untuk berkahwin lebih daripada 1. Memang tak dibenarkan. Tak sah pula tu. Jadi insyaAllah kita muslimah ni, kita buat 1 hingga 5. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar, mendidik baginda SAW dengan satu sifat yang dinamakan sebagai al-haya, yakni malu. Malu di sini dia kata malu daripada Allah dan malaikat dan manusia, dan mengerjakan barang yang tiada baik pada syarak. Malu ni pertama-tama sekali malu pada Allah. Maka ulama-ulama membahagikan malu ni ada pada dua pembahagian. Dua bahagi. Pertama, malu yang tercela. Malu yang tercela ni malu yang tak bertempat. Malu bertanya, kan? Pepatah mengatakan malu bertanya, sesatlah jalannya. Dan memang sesat dah pun. Suruh turun tanya, tak mau tanya. Hang tanyalah. Tak mau tanya, duduk juga terus berjalan. Sesat lagi, menyesatkan. Sebab apa? Sebab malu bertanya. Dan memang sesat pun. Macam itulah dari segi beramal. Dari segi menuntut ilmu. Kita tak tahu. Jangan malu untuk berkata tidak tahu. Saya tak tahu. Boleh tolong ajar. Boleh tolong beri tunjuk ajar. Beri pedoman kepada saya. Saya tak tahu. Apabila kita tidak rasa malu untuk bagi tahu kata kita tak tahu, maka itu dinamakan malu bertempat. Malu tak bertempat ni, dah abang kata tak reti, sekali dia kata takkanlah kot, yang tu pun tak reti. Tak usah tanyalah, tunggulah kot orang lain tanya. Sebenarnya, ini yang dikatakan malu yang tercela. Malu ini akan membawa kita kepada kesesatan. Malu sampai tak ada tempat, tak ada pasai. Nak malu pasai apa? Tak tahu aku malu duduk tak duduk, malu.
Benda baik, benda betul. Nak malu pasal apa? Ha? Katakan sesuatu yang benar walaupun pahit. Nak malu pasal apa? Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Malu yang tiada bertempat. Malu ini dinamakan malu yang paling tercela. Tak tahu, tanya. Bila dah tanya, tahu. Bila dah tahu, beramal dengan apa yang baru kita tahu. Begitulah. Dari segi amalan ni semua kena tanya. Nah, maka tak salah. Kalau kata kita bertanya, ada yang mendengar, maka itu rahmat. Mendapat kepada seluruh orang yang mendengar dan pahala syahid mendapat kepada orang yang bertanya. Nah, beruntung ni. Jangan malu lah. Jangan rasa malu. Kita tak kata, saya tak malu tapi segan lah. Serupa lah. Malu dengan segan tu serupa lah. Tak malu tapi segan. Okey. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, malu yang terpuji. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Malu itu adalah jalan para mursalin, para rasul, jalan para anbiya. Sebahagian daripada sunnah-sunnah anbiya iaitu malu yang terpuji, yang ni malu kepada Allah. Malu kepada malaikat. Meletakkan malu itu pada tempatnya. Yang ni malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala macam mana? Malu berbuat dosa. Selalu kita kata, kan, kalau kata bulan Ramadan, kita duduk sorang-sorang saja dalam rumah. Anak-anak mungkin nak pergi belajar atau pergi kerja. Suami pun tak ada dalam rumah. Tinggal kita sorang saja. Boleh kalau kita nak makan. Tapi malu. Bulan ni bulan Ramadan. Aku malu para malaikat ada dalam rumah. Tengok aku tak puasa. Kemudian kita nak tidur, tak mau bangkit-bangkit, tak mau sembahyang. Bukan ada siapa marah. Kita duduk seorang saja dalam rumah tu. Hari ni aku tak mau sembahyang. Bukan siapa tahu. Apa pun tak ada. Memang. Tapi Allah tahu. Malu. Kita menggunakan segala panca indera. Kita gunakan segala nikmat Allah. Kita makan segala rezeki yang Allah bagi makan. Tiba-tiba kita tak mau sujud kepada dia. Malu. Malu kepada Allah. Inilah malu yang dituntut di dalam syarak untuk kita sentiasa rasa malu. Kerana segala yang kita pinjam ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebagai Tuan, pemiliknya. Maka apabila pemiliknya memerintahkan kita, bukan dia suruh kita bayar, kita sewa benda yang kita pinjam ni. Tetapi dia suruh kita beramal sebagai kamu tanda berterima kasih kamu kepada aku, bersujudlah kamu. Buatlah apa yang aku suruh, tinggalkan apa yang aku larang. Maka dengan sebab itu hadir perasaan malu kita. Kalau kita tak buat benda ni rasa malu. Kalau kita tak baca Al-Quran, tengok Al-Quran banyak, dapat hadiah, orang bagi hadiah. Ada orang wakafkan Al-Quran, aku wakafkan Quran. Hang baca nak baca tak reti, nak pergi belajar malu. Tengok Al-Quran sayang. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Malu yang terpuji. Buang perasaan malu nak belajar walaupun dah tua. Cari guru. Sekarang mudah duduk dalam rumah, buka Google Meet ataupun video call. Boleh tak tolong ajar saya mengaji Quran, saya tak pandai. Mengaku terus, jangan duk teragak-agak. Boleh baca dah. Tapi bila baca bertabuk hambuk, bila orang suruh turun daripada alik bata, tak maulah saya dah baca ayat atas. Saya kata bila kita nak belajar ni, kita kejar kualiti, bukan kita kejar kuantiti. Terus saya tanya muka surat berapa juzuk, berapa dah kita baca. Tapi tengok bacaan. Kalaulah boleh khatam sehari, 1 juzuk sekalipun anda bacaan berterabuk, ni kata tak malu. Malu pada Allah. Ketika mana kita membaca Al-Quran pada bahasa-bahasa yang lahjah-lahjah kita yang lebih pelat kepada makan belacan. Malu pada Allah. Dan malaikat yang tu sama-sama ada dengar dengan kita. Dia kata malu pada Allah. Malu pada malaikat. Di atas segala nikmat yang telah pun Allah Ta'ala kurniakan. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Abdullah ibn Mas'ud. Dengan katanya, malulah kamu dengan sebenar-benar malu kepada Allah. Rasulullah berpesan.
malulah kamu dengan sebenar-benar malu kepada Allah. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, macam mana yang dikatakan malu dengan sebenar-benar malu kepada Allah? Lalu baginda SAW terus bersabda, terus berwasiat, maka jagalah kepalamu dan segala isi kandungannya. Kata Rasulullah, cara kamu malu dengan sebenar-benar malu kepada Allah, yakni dengan kamu menjaga kepalamu dan segala isi dalamnya. Okey. Di kepala kita ada otak, akal. Otak itu akal. Boleh berfikir. Ada mata, boleh memandang. Ada telinga, boleh mendengar. Ada mulut, lidah yang boleh berkata-kata. Jadi malulah kepada Allah dengan sebenar-benar malu dengan menjaga kepalamu. Dan apa yang ada di kepalamu, jaga. Allah suruh kita tutup aurat, kita tutup. Allah suruh kita bersangka baik menggunakan akal. Selalu bersangka baik. Walau benda tu nampak tak baik, tapi pesan pada hati. Mungkin macam ni, mungkin macam ni. Selalu bersangka baik. Hati selalu ingatkan benda-benda yang baik. Mata, walaupun mata memandang yang tak elok, cepat-cepat kita larikan pandangan pada sesuatu yang haram. Sebab apa? Malu pada Allah. Malu nak tengok. Kita kalau tengok sesuatu maksiat rasa malu. Tak boleh nak pandang lama. Sebab malu pada Allah dan juga pada malaikat ni yang dikatakan malu dengan sebenar-benar malu. Nak cakap perkataan yang tak elok kita tak mampu nak mengeluarkan kata-kata yang buruk, yang cela, kata-kata yang keji. Kita malu nak bawa keluar. Ataupun dalam bahasa yang dikatakan mencarut. Malu nak keluar perkataan-perkataan itu kerana sesungguhnya Allah sedang mendengar. Malaikat sedang merakam. Itu yang dikatakan malu. Kalau cakap tu elok. Dia kalau main cakap kepada sesuatu yang sampai ke dalam-dalam, ke bawah-bawah ni, lebih baik tinggalkan. Tinggalkan. Atau kita mungkin ada sahabat yang suka tersasul percakapannya. Kadang terlatah perkataan-perkataan yang tak baik tu. Tegurlah dia dengan kasih sayang. Beritahu dia, aku malu dengan hampa duk mencarut ni. Cakaplah yang elok-elok. Ubahlah, beritahu dia. Ubahlah kepada perkataan Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. La hawla wa la quwata illa billah. Terlalu banyak kalimah Allah. Puji-puji, tasbih dan takbir serta tahmid. Untuk kita lantunkan ketika mana kita terkejut. Bukan dengan perkataan-perkataan yang tercela. Perkataan-perkataan yang terkeji. Sebab malu sangat-sangat pada Allah. Inilah maksud baginda SAW yang baginda bagi tahu kepada Abdullah bin Mas'ud. Malu dengan sebenar-benar malu. Kemudian itu disuruh jaga kepala. Jagalah juga perut dan isinya. Yang ni bahagian bawah daripada kepala. Jaga pada anggota itu. Apa yang ada pada anggota itu, termasuklah pada anggota itu hati, tangan, kaki dan juga faraj. Hati, tangan, kaki dan juga faraj. Jaga agar tidak dia melakukan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dimaksudkan dengan sebagai malu. Malu dengan sebenar-benarnya. Apabila selesai Nabi berbicara sedemikian kepada Abdullah bin Mas'ud, maka kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, aku akan sentiasa menjaga pada dua bahagian. Ini bahagian kepala dan bahagian badan untuk sentiasa malu pada Allah, pada malaikat. Kenapa pada malaikat? Sebab malaikat ada di sebelah. Malaikat melihat apa yang kita buat. Bahkan malaikat merakam. Dan rakaman itu akan ditayangkan. Malunya nanti Allah buka di sana. Semua orang boleh tengok. Bila mulut nak cakap sesuatu yang aib. Mungkin sesuatu yang berbau fitnah. Malunya. Bila mana Allah Ta'ala buka di sana. Oh, hanglah fitnah aku. Sampai macam ni hidup aku jadi. Yang disebutkan sebagai malu yang teramat-amat malu. Malu yang sebenar-benar malu. Malu kerana Allah. Inilah jalan mursalin. Jalan mursalin ini jalan para rasul. Jalan para nabi. Jalan para anbiya. Okay, baik. Dan yang keduanya. Lemah lembut perangainya. Kalau orang Melayu kata kasak gergak sungguh hari ni. Bercakap pompang-pompang. Kalau gelak mengilai-ngilai. Kalau
terkejut menjerit-jerit. Ini bukan sikap para anbiya. Bercakap tak payah teriak derah-derah. Pasal apa? Malu. Maka oleh kerana sifat malu itu begitu menebal, al-haya'u minal iman, malu itu sebahagian daripada iman, maka hadirlah perasaan lemah lembut tu. Akan datang. Lemah lembut bukan dibuat-buat, bukan hak lembut-lembut, hak terpatah-patah, yang terkepit-kepit itu bukan. Yang tu tak malu nama dia. Yang tu tak malu. Tetapi yang malu ini adalah kerana hadirnya daripada sifat malu itu, satu perasaan, maka hadirnya perbuatan yang dipanggil Al-Halim. Apa maksud Al-Halim? Lemah lembut. Baginda SAW terkenal dengan sifat halimnya. Sifat lemah lembutnya. Kita tengok dalam sejarah Baginda SAW. Ketika mana Baginda memaafkan Wahsy, pembunuh bapa saudaranya, iaitu Sayyidina Hamzah, dibunuh oleh seorang lelaki yang bernama Habsyi. Tapi pada tahun ke-9 Hijrah, Habsyi diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala untuk memeluk agama Islam. Pertama-tama sekali tindakan Wahsy, malu nak jumpa dengan Nabi SAW. Sebab dia pernah membunuh dengan kejam dan begitu zalim kepada bapa saudara kesayangan Nabi SAW. Dia bermula dengan malu. Dia tidak tahu bahawasanya Al-Halim Nabi SAW itu lebih tebal daripada malu dia. Apa Nabi kata? Maafkanlah dia. Kalau aku tak maafkan dia, aku malu pada Allah. Kerana Allah itu maha pengampun. Maka maafkanlah dia. Namun, untuk masa terdekat ini, aku tak dapat menatap muka dia secara berhadapan. Kerana aku terlalu kasih dan sayang kepada bapa saudaraku. Bila aku pandang Wahsy, aku terbayang perbuatan dia ketika mana dia merobek-robek jasad bapa saudaraku. Dia kata, tak maaf lagi ke? Ya, Nabi dah maaf. Dengan penuh sifat lemah lembut, baginda memaafkan Wahsy. Dan Wahsy ketika ini hanya boleh sembang dengan Khalid Al-Walid. Apa Khalid Al-Walid ni? Panglima perang Nabi SAW. Apa yang Wahsy kata? Wahai Khalid, seandainya ada apa-apa peperangan, daftarkanlah nama aku. Daftarlah. Maksudnya bubuhlah dalam senarai. Mana jenis peperangan yang melibatkan kalimah Allah, melibatkan agama Islam, maka daftarlah nama aku, bubuh nama aku awal. Sebab aku nak ikut setiap peperangan. Kerana aku malu nak menghadap dengan Nabi yang penuh lemah lembut. Nabi memang lemah lembut. Kalau tidak, baginda tak menangislah. Kerana kelembutan baginda itu, maka baginda seorang yang paling suka menangis. Sifat lembut. Hati baginda sungguh halus. Jiwa baginda cukup halus. Sentiasa rasa berbimbang dengan umat. Menyantuni kanak-kanak. Menyantuni binatang. Apa jenis binatang sekalipun. Hatta semut yang kecil pun baginda santuni. Yang pernah satu ketika baginda berjalan melihat semut terkapai-kapai di atas selai daun. Nabi nampak semut tu terkapai-kapai atas selai daun. Di atas ayak. Ayak tu duduk mengalir. Nabi kesian pada semut tu. Dia angkat daun, dia letak di sebelah. Semut kot, apa sangatlah pada nyawa semut tu. Tapi baginda tetap memelihara. Itu sifat halimnya. Halim baginda lemah lembut, penyayang serta pemaaf. Baik, kita kena ada. Kita lah ni tak panggil halim ke kita. Halimah perempuan ni. Siapa yang nama Halimah? Orang perempuan yang lemah lembut. Cantik biasanya. Yang kita pernah jumpa orang nama Halimah ni lah. Banyak yang lemah lembut. Tutur bicaranya. Mungkin daripada panggilan kot. Apabila kita panggil itu adalah satu doa. Maka lembutlah dia. Lembutlah dia. Dari segi percakapannya. Dari segi budi pekertinya. Itu perangai apa? Perangai para Nabi, para Rasul dengan kelembutan. Sebab itulah Nabi pernah berkata apabila Nabi diungkit terlalu pemaaf. Suatu hari ketika mana Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabat. Mereka nak sembahyang. Mereka nak sembahyang dikatakan fardu zuhur.
Ketika mana Nabi berdiri tegak dah, belum lagi masuk takbiratul ihram lah. Kita kata bentak usoli lagi lah. Kalau kata orang Melayu. Tiba-tiba datang seorang pendeta Yahudi. Mai daripada arah belakang. Rentak baju Nabi daripada belakang. Dia merentak baju Nabi daripada belakang. Nah, dan rentapan tu membuatkan Nabi terhenti. Dan sahabat-sahabat yang lain semua berkerumun untuk menyelamatkan Nabi daripada rentapan si pendeta Yahudi ni tadi. Jadi pendeta Yahudi ni dia kata kepada Nabi SAW dengan satu perkataan, dia kata, hang ada hutang dekat aku Muhammad, hutang yang tak berbayar. Maka Nabi SAW ni dia jawab, ya ke? Ya ke ada hutang ke? Walhal baginda tak ada hutang pun dengan pendeta Yahudi tu, tak ada. Tapi bila dikatakan macam kita lah. Kalau orang tiba-tiba kata, ada hutang kat aku. Ya ke? Kita takut kita terlupa. Dan Nabi pun macam tu lah. Bila dia kata, ya ke? Dia kata-kata, ya ke ni? Sayyidina Umar yang berada betul-betul di belakang Nabi SAW. Cepat-cepat memegang bahu pendeta Yahudi ni tadi. Jikalau sekalipun baginda berhutang, maka kata Sayyidina Umar, akan aku lunaskan. Tetapi berilah ruang kepada kami untuk mendirikan solat menghadap dengan Tuhan kami. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Umar? Tak apa, tak apa. Biar dia berbicara dahulu. Kerana sesungguhnya aku takut apabila aku menghadap Tuhan aku dalam keadaan aku runsing memikirkan hutang apa aku dengannya. Itu kata Nabi. Tak apa, tak apa. Kalau kita marah tu, amboi sampai tak dana, nanti saklah nak semayang dulu. Yahudi ikut yang main tu. Tapi dah Nabi terus santuni dia. Apa dia kata pendeta Yahudi ni? Bukan, dia kata, kamu tidak ada apa-apa hutang pada aku. Cuma aku mendengar kamu ni seorang yang pemaaf. Kamu ni yang lemah lembut. Maka ini sebagai bukti aku nak cari tempat yang paling, waktu yang paling hang tenang. Iaitu ketika nak menghadap Tuhan hang. Aku sergah dari belakang. Aku rentap leher hang. Tapi hang tetap berlemah lembut dengan aku. Dengan tanya yang lemah lembut. Menyantuni bagi tahu apa, berapa, di mana aku hutang. Sanggup menangguhkan sementara solat jemaah demi semata-mata menyantuni orang yang datang begitu keras. Maka kata si pendeta Yahudi itu tadi, sesungguhnya kamu tiada apa berhutang padaku, wahai Muhammad. Hari ini terbukti kamu memang seorang yang lemah lembut. Seorang yang paling lemah lembut. Maka dengan sebab itu, bersaksikan seluruh sahabat-sahabat yang ada di sini. Aku bersyahadah bahawasanya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Tengok, daripada sifat Al-Halim, lemah lembutnya baginda, menyebabkan pendeta Yahudi memeluk agama Islam. Janganlah kerana kekasaran kita, seluparnya mulut kita, tingkah laku kita orang Islam itu menjadi asbab untuk orang yang bukan Islam tak teringin pun nak masuk Islam. Tunjuk akhlak yang terbaik. Maka ianya akan menjadi satu sebab, satu asbab untuk dia peluk agama Islam. Macam ni orang Islam baiknya mereka diajar oleh Muhammad. Muhammad diajar oleh Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Maka Allah lah yang sebenar-benarnya. Terpautlah hati. Andai ada sifat halim. Ni bila malu tak ada, maka tak adalah halimnya. Kita tengok hari ni dalam yang dia pun buat TikTok. TikTok kadang-kadang kita terbit main jugalah dalam telefon kita ni. Menari-nari Allah. Itu bila tak ada sifat malu, maka takkan hadirnya halim padanya. Tak kira lah kadang tu pakai dah cantik dah. Ada yang pakai purdah pun ada tapi menari-nari depan kamera. Apalah artinya? Di mana hayaknya? Di mana malunya? Kalau bila dah buat menari-nari tu hantar pula seluruh khalayak manusia, seluruh dunia boleh melihat. Tang mana malunya? Tang mana halimnya? Kata nak jalankan jalan mursalin. Jalan mursalin tu, kalau orang pakai purdah tu dah cantik dah. Tak payahlah duk menari di depan kamera . Maaf
gangguan teknikal. Okey. Seterusnya, itu yang kedua. Yang ketiga, berbekam. Apa maksud berbekam ni? Apa maksud berbekam? Buang darah. Ya? Buang darah. Buang darah kok mana? Baik. Yang dimaksudkan oleh baginda SAW, berbekam ni iaitu buang darah daripada bawah kulit. Kita ni, di bawah kulit kita ada darah kotor. Yang kita memang kena buang. Berbekam ini telah pun disunatkan kepada baginda SAW ketika mana baginda turun daripada Mi'raj pada malam 27 Rejab. Waktu baginda SAW turun, Nabi bertemu dengan para malaikat pada setiap tingkatan-tingkatan langit. Masing-masing berpesan, "Ya Rasulullah, katakan kepada umatmu, berbekamlah. Berbekamlah." Tingkatan tu. Berpesan, para malaikat tu pakat pesan. Suruh dia berbekam. Sebab berbekam ni banyak kelebihan, banyak khasiat yang didatangkan kerana dia di antara perubatan orang Islam. Berbekamlah. Sekurang-kurangnya, buatlah setahun sekali. Sekurang-kurangnya. Sekarang ni tak sakit dah. Dulu kita tengok orang guna pisau. Sekarang mereka guna macam pen tu saja. Buat. Sekali kita buat bang. Kalau saya biasanya saya akan buat 11 cup tu. Ada yang buat di kepala, ada yang buat di belakang. Buang apa? Kita buang lapisan darah yang duduk di bawah kulit. Antaranya kata baginda SAW, ia dapat melegakan ketegangan urat. Urat kita yang tegang-tegang dapat lega, dapat kendor balik, melancarkan aliran perjalanan darah, mengurangkan sakit-sakit yang kronik dalam badan. Kemudian menguatkan ingatan. Yang tu yang penting. Kita kan suka lupa. Memang selalu kita lupa. Jadi di antaranya menguatkan ingatan. Buat okey, tapi jangan buat di tengkuk. Buat di atas sikit daripada tengkuk. Buang segala darah-darah yang berada di bawah lapisan kulit. Dan berbekam itu juga kata baginda SAW dapat membuang angin daripada badan. Yang sambil duduk semayang kadang-kadang sampai tak senang. Kita nak baca, angin nak keluar sama. Angin kok mulut keluar, kacau bacaan. Angin kalau kok bawah keluar, kacau dengan wuduk dan secara sembahyang. Salah satunya berbekam. Dia jalan Rasulullah. Dia jalan para Rasul, para Anbiya. Yang mana dikatakan bahawasanya di bawah kulit kita itu apabila terhasilnya darah terlalu banyak, dia akan membeku dan menjadi kotor. Bila dia kotor, dialah yang akan mengakibatkan penyakit-penyakit. Maka bila kita buang, dia akan ganti dengan darah yang baru pada lapisan tersebut. InsyaAllah berbekallah. Sebab ini adalah jalan para anbiya dan para mursalin. Dan ni ada bekam perempuan ada. Dia mai ke rumah. Dia mai ke rumah. Panggil saja dia mai. Tak payah pergi mana-mana. Orang kata takut COVID. Tak payah takutlah, dia bukan bawa kuman pun. Dia mai rumah saya setiap hari Khamis. Dia akan datang rumah saya. Mungkinlah tak saat ni orang semua takut nak pergi rumah orang. Panggil dia mai ke rumah. Saya boleh bagi nombor telefon dia. Panggil dia mai. Buatlah seorang sekali. Siapa yang tak pernah buat seumur hidup, buat sekali sebab dia sunat muakkad. Sunat yang dituntut kerana pesanan ini datang daripada langit. Malaikat berpesan daripada langit ketika mana Rasulullah SAW hendak balik membawa syariat solat 5 waktu untuk kita. Jadi di samping Rasulullah membawa syariat solat 5 waktu tu, dia juga membawa sunat. Apa dia yang sunatnya? Berbekam. Bukankah ada dua, satu bekam angin, satu bekam darah. Tapi yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah bekam darah. Buatlah insya-Allah. Ada jalan. Allahu Akbar. Kacau sungguh budak-budak ni hari ni. Hujan mereka tak boleh keluar. Baik, okey, seterusnya. Yang keempat, bersugi. Ini bab kita. Ini bab yang sedang kita baca ni. Bersugi dan hasil sunat bersugi itu dengan tiap-tiap satu yang kesat dan yang terlebih afdalnya
kayu arak. Bukan arak nah, walaupun ejaan dia ARAK, arak. Saya kita bunyi arak. Arak. Bunyi dia tu. Yang kalau kayu arak, kalau di Malaysia ni orang panggil remigu. Pernah tengok tak pokok remigu? Ada siapa pernah tengok? Tak ada siapa pernah tengok tak? Pokok ni saya ingat waktu saya kecil-kecil dulu yang saya pernah tengok lah. Ni saya tak tahulah. Mana nak ada dah ni semua jadi hutan batu dah. Pulau Pinang ni nak tengok apa pun susah dah lah ni. Pokok nyok saja yang tinggal pun berapa batang sangat dah. Yang ni semua habis. Pokok ketapang banyak. Okey. Yang mana yang dimaksudkan di sini bersugi hasil sunat bersugi pada tiap-tiap sesuatu yang kesat. Maksud dia, kalaupun kita tak guna kayu, sekalipun kita tak guna kayu, asalkan alat yang kita guna itu adalah alat yang kesat. Maksud dia kesat tu boleh menghilangkan celah pada gigi kita. Kecelaan pada gigi kita. Apa dia? Kecelaan pada gigi kita. Apa juga yang terlekat di celah-celahnya. Kadang-kadang duk sembang dengan kawan. Kenyeh-kenyeh. Keluar main apa? Cabai. Celah tak? Celah tu. Malu. Tengok-tengok gigi pula. Kuning keemasan. Kan? Itu kecelaan. Jadi kita gunakan benda yang kesat. Termasuklah benda yang kesat ini. Berus gigi. Bukan berus hitam tu. Bukan berus sabuk tu. Berus gigi. Maka terhasil sunat. Okey. Setiap pagi kita bangkit tidur, kita berus gigi tu dapat pahala sunat tu. Dapat pahala sunat. Walaupun kita tak menggunakan kayu. Tetapi lebih afdolnya kita gunakan kayu. Kayu apa? Kayu arak. Banyak orang dia kayu arak. Minggu lepas kita dah tunjuk dah. Saya kata sekurang-kurangnya untuk selesakan penggunaan kita kena ada 3. Satu di bilik mandi, satu di bilik solat kita dan satu lagi dalam beg tangan untuk kita bawa ke mana-mana. Tapi bila nak bersugi tu janganlah tunjuk dekat orang. Nampak macam dia duk sogek kan. Ni ada lagi ke orang tua-tua bersogek no? Rasa tak pernah jumpa lama dah orang tua-tua bersogek no? Kalau dulu-dulu dia nanti sogek dengan curut tu, dia sentil lah bubuh lah dia sentil. Saya suka tengok orang dulu bersogek dah. Mungkinlah minat dah. Lah ni tak ada dah. Nah. Yang ada orang pakai mulut merah lah. Orang tak pakai lah. Orang tak makan lah. Gambiak tu semua nah. Okey baik. Dia kata itu jalan Rasul. Jadi Alhamdulillah. Apa juga yang kita buat. Kita gunalah berus apa sekalipun. Dapat pahala sunat bersugi. Okey. Itu yang keempat. Yang kelima, memakai bau-bauan kerana bahagian malaikat daripada anak Adam, bau-bauan yang baik dan mereka itu bercampur dengan segala Rasul. Okey. Memakai wangi-wangian. Apa juga jenis wangi-wangian yang disahkan halal dan tidak bercampur aduk dengan sesuatu yang mengharamkan, boleh pakai. Pakailah. Kita pakailah. Kita nak semayang ataupun kita duduk di rumah saja-saja, pakai. Tapi mana wangi, tapi mana nak semayang. Pakai dah elok dah, pakai yang semayang. Pakai telekung dah elok dah. Sapu minyak wangi, Nabi mana wangi-wangi. Tapi mana nak menghadap dengan Allah, nak jumpa dengan Allah. Kenapa pakai wangi-wangi? Sebab tempat duduk malaikat pada tempat yang wangi. Malaikat itu dah harum. Para malaikat ni harum. Suka kepada keharuman. Mereka akan mendekatkan diri. Berkumpul mereka itu pada bahagian yang wangi. Duduk. Sedap duduk. Kita pun kalau tempat wangi kita suka duduk. Kalau tempat busuk kita pun tak boleh duduk lama-lama. Kan? Jadi Nabi pesan. Pakai harum-harum. Harum-haruman ni iaitu bau-bauan yang bersifat sesuai dengan wanita. Kan? Yang kita kata Miss Abiyat adalah satu haruman wanita yang Rasulullah suruh Sayyidatina Aisyah pakai. Rasulullah suruh Sayyidatina Aisyah pakai. Pakailah Miss Abiyat ni. Iaitu kasturi putih. Kerana ia bukan sahaja mendatangkan aroma keharuman daripada tubuh badan. Ianya juga dapat menghalang daripada didekati oleh syaitan. Syaitan tak suka benda wangi lah.
Syaitan dia tak suka. Dia suka benda busuk. Jadi kita pakailah benda tu. Jangan kata apa yang ada pada kasturi putih ni, apa yang ada pada dia. Dia dapat menghindarkan daripada syaitan. Pasal apa? Syaitan tak suka pada bau kehanuman. Nah, menyakitkan dia. Suka kepada bau yang busuk, bau bangkai. Itu kerja syaitan lah. Itu yang kelimanya. Sebab malaikat ni dia bercampur dengan para rasul. Nah, dia mai dekat kita. Dia tu duduk dengan para rasul. Nah, maka keharuman itu dibawa ke sana. Dan kemudian yang keenam, banyak beristeri. Yang ni saya tak mahu banyak sebab saya pun tak pandai nak. Tentang banyak beristeri ini yang dimaksudkan di sini, jikalau lebih daripada 4 orang sekalipun dengan nisbah kepada mereka itu, kerana tiada takut atas mereka itu zalim akan perempuan. Nabi-nabi terdahulu berkahwin bahkan lebih daripada 4. Nah, selepas habis baginda SAW berkahwin, maka turunlah syariat lelaki hanya boleh berkahwin setakat 4 sahaja. Tak boleh lebih. Tetapi Nabi lain semua boleh, termasuk Nabi SAW. Kerana apa? Diberi keizinan untuk para Nabi dan Rasul-Rasul berkahwin lebih daripada 4 orang. Kerana perkara itu dikatakan tak takut mereka perempuan-perempuan itu dizalimi. Sebab mereka adil. Nabi boleh kahwin banyak sebab adil. Nah, kita jangan kahwinlah manusia biasa seperti kita ni. Jangan kata 4, 2 pun bertabuk. 2 pun belum tentu keadilannya. Apatah lagi dia nak berempat. Dia hanya akan pembohong saja. Hidup dalam pendustaan. Tak takut kan? Pergi rumah isteri muda, tipu isteri tua. Isteri muda kata dia tahu. Dia tahu. Sebab dia jadi nombor 2. Isteri tua yang tak tahu pada muka orang tua tu kena pembohong. Balik kerja duk pembohong lah. Hidup dalam penipuan. Walhal kamu bersolat, bersujud pada Allah, tapi menipu. Kemudian dari segi pemberian nafkah, zahir atau pembatin, dengan tidak keadilan, itu juga menipu namanya. Dia nak jawab lah dengan Allah. So, mereka mengaji lebih sikit. Ustazah ni bila mai cakap pasal bab berpoligami ni, dia macam naik angin sikit. Bukan naik angin apa. Apabila kita tengok ketidakadilan yang ditegakkan, maka itu menyebabkan kita menjadi marah pada poligami. Walhal ianya sunnah. Jalan para rasul, jalan para anbiya. Kenapa kita menentang? Kita menentang adalah daripada sifat ataupun sikap ketidakadilan. Okey, saya kata yang keenam ni kita tak ada. InsyaAllah kita tak ada. Tak ada pun tak apa. Tidak kita buat zalim kat orang. Hak yang suami satu ni pun rasa tak terjaga. Nak kahwin 2-3 kah? Kita pun orang tanggung. Orang bagi makan. Kita pula nak bagi makan orang lain. Jadi, Alhamdulillah. Kita tak termasuk di kalangan yang keenam ni. Sekurang-kurangnya terlepaslah perkara ni. Adalah yang 1 hingga 5 insyaAllah. Mendidik jiwa, mendidik budi pekerti untuk malu. Kemudian menghadirkan sifat lemah lembutnya. Cakap elok-elok dengan orang. Tak payah teriak. Orang tu duduk balik sana jalan. Orang duduk balik sini jalan. Bersembang. Hohang. Apa kerja ada. Kadang sembang di telefon pun punya derah. Ingatkan sembang dengan siapa. Rupanya sembang di telefon. Itu orang yang tidak ada halimnya. Yang ketiga berbekam. Kita cuba buat. Yang mana yang belum yang nak buat. Tak lagi. Boleh mesej saya secara personal. Saya bagi nombor telefon, dia tu pergi ke rumah terus sekarang punya zaman. Tapi kalau nak main buat di rumah saya, setiap hari Khamis. Setiap hari Khamis. Dia akan buat orang perempuan. Dia buat pada bahagian-bahagian mana yang kita nak. Contoh kata kita sakit betih ke. Bahagian yang selalu kalau bagi saya akan buat pada tengah kepala dan juga pada belikat. Sebab saya suka lupa. Orang yang suka lupa ini dia pada bahagian belikat kirinya. Diletakkan kap tu pada bahagian belikat kiri. Saya suka lupa. Di antara sebab dari lagi situ menghilangkan rasa was-was. Ikhtiar kita ikhtiar kerana Allah. Yang keempat bersugi, insyaAllah sugi ni hari-hari.
Nah, sampai pernah Rasulullah kata tentang bersugi ni, Jibril ni setiap kali jumpa Rasulullah, pesan kat Rasulullah suruh bersugi. Setiap kali jumpa Rasulullah, pesan kat Rasulullah suruh bersugi. Sampailah Rasulullah kata kepada Jibril, "Ya Jibril, aku bersugi. Aku takut hang pesan sangat dekat aku ni. Takut gigi aku keluar habis. Takut gigi luruh habis. Sebab apa? Pesan sangat-sangat kot." Ha? Dia pesan sungguh-sungguh. Jibril selalu berpesan kepada Nabi untuk bersugi. Ha? Gosok gigi. Macam kita lah. Gosok gigi dah. Gosok gigi dah. Sampai Rasulullah kata, "Ya Jibril, aku bersugi. Nah, aku selalu bersugi. Aku bimbang daripada pesanan ini menyebabkan keluar habis gigi aku." Dalam keadaan Nabi berseluruh. Nabi bersendagura dengan Jibril. Jibril, satu makhluk yang tidak mempunyai rasa. Tak ada pun nak duduk bergelak ketawa. Sebab apa? Dia tak ada rasa. Dia apa yang Allah Ta'ala pesan, maka dia sampaikanlah terus. Sebab Allah pesan, suruh bersugi setiap kali nak semayang. Suruh bersugi bangun tidur. Suruh bersugi bila nak tidur. Siapa yang buat kerja tu, dapatlah pahala siwak. Pahala bersugi walaupun tak gunakan kayu. Okey. Yang kelima, memakai bau-bauan, insyaAllah kita pakai. Kita pakailah. Tak ada lah harus semerbak sampai duduk sebatu pun orang hambak bau. Tapi kita pakai. Kita buat. Pasal apa? Ini jalan para mursalin. Okey. Sikit lagi nak. Dan Ustazah, yang tadi Ustazah cakap bau-bauan tu kan. Macam sekarang kan kat kedai Arab kan dia orang pasang bau kayu gaharu tu. Itu pun bukhor, salah satu bukhor. Elok Ustazah. Ya betul. Betul. Itu bukhor nama dia Bukhor yang macam kemian tu kan elok pasang dalam rumah kita Sebab apa? Jin ni dia tak suka kepada jin kafir dia tak suka kepada bauan. Jin tu dia adalah keluarga syaitan. Bila kita pasang dalam rumah kita, dia pun tak boleh duduk. Pedih mata. Dia lari keluar habis. Rajin-rajin pasang dalam rumah. Sekarang ni tak susah. Bukan payah bakar arang tu lah. Dia pakai elektrik. Kita tabuk saja. Dia gunakan kayu gaharu dengan bau-bauan yang tersendiri. Elok sunnah Nabi SAW. Pasanglah dalam rumah kita. Tak kira lah nak pasang waktu pagi ke. Itu yang terbaik waktu pagi lah. Hari tak dikhaskan hari apa. Okey. Dan setengah daripada riwayat Al-Khitan. Ganti daripada Al-Haya. Yang ni segala perkara ini jalan bagi kebanyakan Rasul daripada anak Adam. Kerana bahawasanya Nabi Nuh tiada berkhatan. Dan Nabi Isa tiada berkahwin. Demikianlah tersebut di dalam syarahnya. Okey. Dalam satu riwayat hadis yang lain mengatakan Al-Khitan, ganti haya. Maksudnya yang pertama tu berkhatan. Pada satu riwayat hadis yang lain. Maksudnya Nabi ada sebut pada hadis yang lain. Nabi tak sebut haya, Nabi tak sebut malu. Tapi Nabi sebut khatan. Khatan, berkhatan ni kalau dalam bahasa yang kita panggil masuk jawi. Orang Pulau Pinang panggil masuk jawi. Oh yang jawinya pun tak tahulah kan. Jadi maka ditukarkan kepada Al-Haya kerana sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam tak berkhatan. Kenapa? Kerana tak disyariatkan lagi pada ketika itu. Dan kemudian berkahwin pada yang keenam ini, pada satu riwayat hadis yang lain, dia keenam dia akan kata beristeri banyak sebab Nabi Isa tak kahwin. Nabi Isa tak kahwin. Jadi macam mana kita nak kata berkahwin itu jalan para mursalin sedangkan Nabi Isa tak berkahwin? Jadi maka ada hadis yang Nabi sebut yang keenam adalah kacau sebul dia punya. Yang keenam digantikan dengan berkhatan. Berkhitan ataupun khatan. Kedua-duanya adalah sama. Jadi bolehlah kalau kita masukkan di sini, kalau macam kita lah umat mutaakhirin ini kita ambil, kita tambah satu lagi berkhatan. Adalah jalan para mursalin. Kemudian sikit lagi, salah satu wajibatun ala kulli muslimin al-ghuslu yaumal jum'at waswaku wa masut taib. Wa masut taib. 3 perkara wajib yang ni sunat muakkad atas tiap-tiap muslim, iaitu mandi pada hari Jumaat dan bersugi
dan menyentuh bau-bauan. 3 perkara ni kata Nabi SAW hampir-hampir wajib. Hampir-hampir. Maksudnya sunat muakkad. Nabi suruh sungguh-sungguh untuk melakukan 3 perkara ni. Pertama, mandi Jumaat. Okey. Pasal apa Nabi tekankan mandi hari Jumaat ni? Sebab zaman Rasulullah dulu, dia pun susah dapat air. Apa tak mandi tu? Dia susah dapat air. Ada air tapi untuk beruduk dan untuk makan. Tidak ada air untuk mandi. Bahkan kadang-kadang nak beruduk pun tak ada air. Terpaksa bertayamum. Tak ada air. Tak jumpa air. Jadi mereka hampir diwajibkan sunat muakkad. Setiap hari Jumaat Rasulullah akan suruh mandi. Akan suruh mandi. Semua kena mandi. Itu yang dikatakan sunat muakkad tu. Suruh sungguh-sungguh. Sebagai orang Muslim ni dia kata, setiap Jumaat tu mandilah. Alhamdulillah kita punya makmur lah dengan ayat ni Nak mandi sehari 5 kali pun mandilah. Cuma nak mandi kan tak mau je. Tapi insyaAllah lah. Yang rajin mandi tu celik mata pukul 3 pagi pun mandi. Boleh mandi. Alhamdulillah. Kita makmur. Kita mewah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau lah yang memberi. Pula tu cuaca di Malaysia ni tak adalah terlalu sejuk menyebabkan kita nak mandi pun takut. Tak sejuk pun. Pukul berapa mandi pun badan boleh terima. Jadi kita boleh mandi. Allah bagi keizinan kepada kita untuk mandi. Jangan lama-lama sangat membazir. Gosok apalah. Bukan nak putih selah dah. Teratur saja. Banyak mana yang Allah bagi. Banyak tu saja. Jangan membazir sangat. Kita ni dah selebih mandi. Bukan kata Jumaat. Tiap-tiap hari. Tapi kalau mandi pada hari Jumaat. Dapat pahala. Alhamdulillah. Kita dah buat. Kita buat. Okey. Kalau orang perempuan dia. Sunat dia sebelum subuh. Kalau lelakinya sebelum dia pergi sembahyang Jumaat. Okey. Perempuan sebelum subuh. Sunat sangat dapat. Mandi pada hari Jumaat tersebut. Kemudian bersugi insyaAllah. Sebelum mandi kita bersugi. Ada yang bersugi lepas mandi. Dapat pahala. Dan kemudian menyentuh bau-bauan. Ini saya kata pakailah. Duduk di rumah seorang-seorang pun berwangi-wangian. Sebab apa? Kita ditemani oleh para malaikat. Malaikat duduk dengan kita. Dia bau kita wangi. Seronok duduk dengan ni. Wangi kawan ni tu. Maka terhasillah satu perbuatan-perbuatan sunat yang melalui jalan para mursalin. Juga para rasul. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Dengan izin Allah. Minggu depan kita akan sambung riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam. Sebab bersugi ni tak banyak dah. Dia tak banyak sangat. Tetapi Nabi berat sangat. Kenapa Nabi berat kan? Sebab Nabi pun beri pesan sungguh-sungguh. Bersugilah Muhammad. Bersugilah Muhammad tu Nabi kata. Jibril ni pesan sungguh-sungguh. Aku takut terkelak gigi lah. Dalam bahasa yang melawak lah kita kata. Aku bersugi ya Jibril. Aku bimbang gigi aku gugur nanti. Sebab sangat-sangat kot gosok dah. Boleh gugur gigi ni. Okay, tapi memang tiap-tiap kali jumpa dengan Rasulullah dia pesan lah. Bersugi ya Muhammad. Bersugi ya Muhammad. Sebab Allah berpesan. Itu dinamakan sunat muakkad. Wallahu a'lam. Ada soalan nak tanya? Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Kak Lia. Silakan. Kak Lia nak tanya. Ada satu makcik tu. Dia tersedung kuat. Dia tak boleh pagi-pagi tak ambil wuduk. Tak tahan air sejuk. Boleh tak dia buang air hangat sama dalam baldi? Okey. Okey, baik. Terima kasih Kak Lia. Ya. Boleh tak orang berwuduk menggunakan air panas? Maksud dia air suam lah. Suam lah. Okey. Boleh. Boleh. Kerana dia berpenyakit. Dia penyakit. Ya, boleh Kak Lia. Campur air tu bagi suam, dia buat wuduk. Boleh Kak Lia. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nak tanya pasal berkhatan tadi tu. Ya. Disyariatkan kepada Nabi mana yang mula-mula
Adakah Nabi Okey. Ibrahim ada satu, kita kan kata Nabi Ibrahim yang mula Ya. Ya, berperan. betul. Ya, Betul Kak. lagi satu, Ha? lagi satu soalan yang kata wangi-wangian tubuh di rumah. Macam dulu-dulu kan orang pasang kemian tu untuk wangi kan, boleh ke tak? Itu je Ustazah. Terima Okey. kasih. Okey. Baik, terima kasih Kak. Nah, yang pertama, syariat berkhatan mula diturunkan pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nah, barulah disyariatkan. Dan kemudian wangi-wangian yang orang nak pakai kemian. Okey. Kemian ni dia ada dua jenis. Satu kemian yang orang gunakan untuk ketika mana dalam hari kematian. Kemian tu tak wangi. Ya, kemian tu tak wangi. Kemian tu dia berbau. Kalau kita bau pun kita tahu lah kemian tu. Nah, dia adalah makanan jin. Sesuatu yang berasap, yang berbau tak wangi, dia adalah makanan jin. Apabila dipasang pada hari kematian, ianya bersifat bid'ah, reka-rekaan. Tetapi, sesuatu yang berasap, yang bersifat wangi. Ada kemian wangi lah, ada kemian Mekah yang wangi. Boleh digunakan. Boleh kita pasang. Sebab apa? Sekarang saya beritahu. Jin dia paling tak suka pada sesuatu yang wangi. Asap adalah makanan jin. Tetapi kalau asap itu berbau harum, berbau wangi, itu menjadi racun buat dia. Kalau busuk, kalau bau macam kemian biasa yang orang nak pasang dulu-dulu kan, yang tu memang makanan dia. Ada bahagian macam kita bola gaharu, ada gaharu yang bau wangi. Ada gaharu yang bau cengeh busuk, itu makanan jin. Sebab tu dia kata ditekankan di sini berwangi-wangian. Baik Kak Sarimah, bolehkah? Ya, terima kasih Ustazah. Ya, Takut sama-sama saya pun kasih. cerita Israeliat kan tu yang tanya tu. Ya, betul Ya. Kak. Baik, sama-sama kasih. Jangan malu bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Ani nak tanya, masa kita adab berjiran, apakah yang paling penting yang harus kita jaga adab berjiran? Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih tentang adab berjiran ni nah. Adab kita ni memang semua berjiran. Banyak kali saya sentuh tentang adab berjiran ni nah. Banyak kali rasanya. Apa yang kita kena jaga adalah sensitiviti jiran kita. Apa yang kita tak mau orang buat dekat kita, macam tu lah kita jangan buat dekat orang. Katalah jiran kita tu bela kucing, bela ayam. Okey? Ataupun kita bela kucing. Kucing kita pergi berak rumah jiran kita. Kita wajib pergi buang. Kita wajib pergi buang. Sebab tu taik kucing kita punya. Binatang peliharaan kita. Taik tu ayam tu kita punya. Kita punya pemeliharaan tu. Kita wajib pergi buang. Kalau kita tak pergi, selagi jiran kita tak redha, kita berdosa. Kita berdosa. Tu baru kita tentang najis. Apatah lagi dengan kata-kata kita, dengan perbuatan kita, dengan perli, dengan buka radio darah-darah mengganggu ketenteraman jiran sebelah. Tu kalau kata hak yang duduk rumah, hak yang melekat dinding aku tu, ketuk. Ada hak yang tumbuk sampai di atas, di bawah tak boleh lena. Pun ada, ketuk apa siang malam. Asyik orang nak tidur aja dia kata. Dah lah kita ini duduk menumpang. Kita punya bumbung kita lantai rumah dia. Lantai kita, bumbung rumah orang bawah. Itu berjiran tu. Itu semua kena jaga. Kalau tidak, segala apa yang kita tak suka, macam tu juga jiran tak suka. Itu hak kita. Kita kena jaga segala keamanan. Dari segi percakapan, makan, minum pun macam tu. Tu kata kalau benda yang berbau, kena bagi. Kena pula dia tegur. Amboi, bau durian. Kena hantar ada sikit. Pasal dia dah bau. Sahabat ada lah tadi beli sikit je. Boleh makan sepangsa je. Yang lain tak boleh makan. Tak bagi pun dah tak puas saja je. Kami pun baru makan. Ni Kak Nana kena jaga sungguh-sungguh. Sebab apa? Jiran adalah saudara kita yang terdekat. Kena jaga dia. Sekalipun jiran kita tu bukan orang Islam. Kena jaga dia. Kita jangan kacau dia. Dia pun takkan kacau kita. Tapi kalau kita rajin kacau orang kacau lah kita.
Namun tak dinafikan ada juga Allah Ta'ala bagi ujian kepada kita. Nah, ada jiran yang tak menyantuni. Kita cuba jaga dia. Kita cuba tak kacau dia. Tapi dia kacau sangat-sangatlah kita. Nah, dengan binatang peliharaan dia. Dengan perbuatan dia. Nah, menyakitkan itu ujian daripada Allah. Nah, sabar banyak-banyak ke Ana, nah. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Saya Kak Zalilah Waalaikumsalam. ni. Ya, silakan Kak Ustazah, Zalilah. bekam ni umur berapa yang boleh mula buat sampai kita dah dewasa lah kan? Okey. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Okey, umur berapa? Berbekam ni kalau ada orang sakit kronik. Sakit kronik ni bermula daripada sakit yang dapat dikesan tu. Dia buat bekam. Nah, tapi kalau dah kita ni yang paling cantik ketika mana kita berusia 18 tahun. Kita dah mula dah. Nah, kita dah mula pandai makan haru biru, bercampur aduk segalanya. Buatlah setahun sekali. Nah, dapat pahala sunat muakkad. Buat setahun sekali. InsyaAllah nah. Mungkinlah lah ni bayaran dia mahal sikit lah, dalam RM50 kot sekali bekam. Tapi tak apalah. Setahun sekali orang kata mahal no. Dulu RM10. Terus kira lah dulu dengan lah ni no. Kita nak bandingkan dulu harga laksa sebungkus 5 kupang kan. Dengan lah ni sebungkus RM5 kan. Jadi macam itulah juga berbekam. Jadi boleh buat seawal usia 18 tahun yang paling cantik. Kemudian kita terus iringi sampailah ni. Sampailah ni. Nah, walaupun dulu dengan pisau. Dengan pisau sakit sikit sebab dia tak ada had. Tapi kalau dengan menggunakan pen tu, dia tak sakit. Dengar lah. Sikit je lah kan. Orang perempuan tak takut kat jarum kan. InsyaAllah dah. Jadi siapa-siapa yang nak nanti bagi tahu dekat saya, yang tak tahu, yang tak dapat mana-mana maklumat tentang mana, boleh saya rekomenkan sebab saya kata setiap hari Khamis saya akan hadir ke rumah saya nah. Saya pun tak buat selalulah, selalu buat dah apa nak ada. Belum habis no. Okey. Okay, soalan seterusnya. Okey, ada apa dah Kak? Tak ada soalan Ustazah. Ustazah, Okey. Ustazah, Ya. macam kita tiap-tiap hari kita digalakkan mengaji kan. Macam Ustazah nasihatkan macam hadis macam mana? Macam Ustazah sendiri, sama ada Ustazah untuk bagi ceramah, Ustazah mesti tiap-tiap hari buka kan. So nasihat Ustazah pada kami macam mana dengan hadis? Okey, baik. Terima kasih soalan yang baik nah. Kita ni dia disuruh selalu membaca Al-Quran. Mungkin dengan hadis macam mana? Adakah selalu? Sebenarnya hadis tu kita tak baca selalu, tapi kita beramal selalu dengan hadis. Segala perbuatan yang kita dok buat hari-hari tu adalah hadis Nabi SAW. Kita beramal, kita tak membaca dia. Bahkan lebih baik kalau kita boleh membaca. Waktu bila yang terbaik untuk kita membaca? Memadailah kalau kita boleh baca 3 hari sekali ke buka kitab hadis. Ataupun seminggu sekali ke. Jangan tak pernah buka langsung. Tetapi kita ni selalu beramal dengan hadis. Apabila kita buka baca Al-Quran, itu sebenarnya hadis tu. Kita buat dengan dia. Sebab Rasulullah selalu baca Al-Quran. Kita buka Al-Quran baca. Kita sembahyang, dalam sembahyang kita baca Al-Quran. Kan kita baca surah. Itu hadis. Rasulullah selalu baca Al-Quran dalam solat. Nah, kita sembahyang sunat. Itu hadis. Rasulullah selalu sembahyang sunat. Kita cuma tak buka secara manual baca Al-Quran. Tetapi perbuatan kita itu adalah Al-Hadis. Itu kata kita tak tinggal dua-dua. Al-Quran kita bawa, hadis kita pegang. Nah, jadi walaupun kita tak baca macam baca Al-Quran, buka terus, duduk baca. Tetapi kita buat dia selalu. Beramal, berilmu dan beramal. Cantik dah sangat tu. Sekurang-kurangnya, kita buatlah 3 hari sekali buka kitab hadis. Nah, tambah sekarang ni, kalau kita masuk kuliah hari-hari kita baca. Okey tak? Tadi kitab Jauhar.
penuh dengan hadis-hadis Rasulullah. Kita dah baca, alhamdulillah. Nizano, sebab itulah disuruh kita menuntut ilmu, no? Maksudnya Ustazah, kitab yang Ustazah cakap ni, kitab Al-Jauhar ni, hadis dia adakah sama dengan hadis 40 Imam Nawawi tu? Tu saya confuse tu. Ya, baik, terima kasih. Kitab Al-Jauhar ni dia hadis yang bercampur-campur. Sebenarnya hadis yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ada 30,000 hadis. 30,000 hadis. Yang mana dititipkan oleh Imam Nawawi hanya 40 tinggal dekat kita. Imam Malik meletakkan di dalam kitabnya 10,000 hadis. Imam Bukhari dan Muslim menyusunkan 10,000 hadis. Saya kata kebijaksanaan kita mungkin tak terjangkau seperti ulama-ulama muhaddisin. Memadai kita membaca apa yang termaktub melalui kitab-kitab yang muktabar, termasuklah di dalam kitab Jauhar ni. Nah, adakah dia termasuk dalam kitab Matan Arba'in Imam Nawawi tu? Ada yang tak ada. Sebab Imam Nawawi dia ambil 40 je. Sedangkan hadis sahih ni ada 30,000 hadis. Allahu Akbar. 3 pun susah nak mengapai, tambahlah 30,000 no. Nah, jadi kita baca hadis. Nah, bahkan esok pun memang hadis. Esok memang pelajaran hadis. Lusa Syama'il Muhammadiyah pun memang hadis. Jadi alhamdulillah, hari-hari kita baca hadis. Syukur pada Allah. Wallahu alam. Okay, Niza? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, macam contohnya pada hari Jumaat kita nak baca ayat sajadah. Tapi kita tak hafal. Lepas tu kita buka Quran, yang muka surat yang kedua tu baru ada macam surah ayat sajadah. Yang muka surat pertama kita tak baca, tu kita kira baca sekerat sajalah. Bila sampai ayat sajadah tu kita bolehkah sujud? Bolehkah macam tu saja? Tapi kita tak mula dari awal, kita mula dari muka surat yang kedua sampai habis. Okey, tapi tak. Boleh tu boleh. Dia ambil sekerat saja kan. Dia tak ambil daripada mula. Dia ambil di tengah-tengah. Itu dikatakan dia tebuk surah. Itu dinamakan dia tebuk surah. Boleh. Bukan tak boleh. Tetapi sajadah ni dia tak banyak. Dia ada 30 ayat saja. Dia 30 ayat saja. Maka jika mengikut tertib, ketertiban kita dalam membaca dia, elok kita mulakan daripada awal. Tetapi oleh kerana kita tak mampu sebab tak menghafaz, kita terus ambil muka surat sebelah. Yang mana? Innama yu'min bi ayatina alladhina idza dzukira biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, betul sujud. Itu dinamakan tebuk surah. Jadi kurang tertibnya. Bila dah kita tak hafaz, buka Al-Quran, bacalah daripada mula. Kan dia sebelah punya belah. Ni ayat tu sebelah sini kan, dia ada sebelah punya belah je. Jadi kita bacalah daripada mula. Sampai dekat ayat menghendaki sujud, kita turun sujud. Tu bangkit. Kalau kata kita dah Quran tu ada, tu dah sambung. Tata Jafar. Kalau kata kita tak ingat dah, masa tu kita boleh bawa ayat lain dah. Okey, faham. Terima kasih saja. Baik-baik. Ya, sama-sama kasih. InsyaAllah belajar menghafaz. Walaupun sehari satu ayat, cuba. Asah juga otak kita ni. Benda karat, kalau kita asah selalu insyaAllah saya pun berkarat Ukhuwah sekalian Tapi lagu itulah rendamlah dengan klorok. Wallahu a'lam. Kita tak ada apa Tak ada apa, saya sudah dulu saya mohon ampun dan maaf kita 2 hari lagi akan masuk bulan Maulidur Rasul. Bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Masya-Allah. 1 bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi. Rindu dan bahagianya menyambut kedatangan bulan Rabiul Awal. Apakah peranan kita sebagai umat yang mengatakan rindu pada baginda? Kalau kita
kira dah bulan ni aku lahir, bersedia aku bulan ni. Kita rasa teruja. Itu kita. Ini kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang patut kita buat cara dia? Perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah, yang kurang, yang buruk itu adalah daripada diri saya sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsira hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat, ij'alna minan najihin, fansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairul rahimin, warzuqna fa innaka khairul raziqin, wahdina wa najjina minal qawmil zalimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qubur wa qina azabal mahsyar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna